Hari ini kita lihat pula kita telah perkenalkan iaitu zon jingga. Bukan hanya kita nak tunggu sampai zon merah baru kita isytiharkan kawasan tu PKPB. Jadi sekarang ni zon jingga iaitu 21 kes ke atas pun kita dah isytiharkan. Kita akan menjalankan penilaian risiko. Kalau penilaian risiko pada zon jingga mengatakan dia adalah risiko yang tinggi, kita juga akan PKPB kan zon jingga. Dan kita menggunakan kaedah zon iaitu ataupun berdasarkan pada daerah. Jadi negeri ada, lepas tu ada daerah, lepas daerah ada mukim, lepas mukim baru kita lihat pada kampung. Contohnya kalau kita lihat kepada zon, jadi kita bagikan kepada 3 warna. Sekarang ni dah ada 4 warna dah ya. Warna hijau ia tak ada kes langsung, lepas tu warna kuning iaitu sampai kes 40 kes. Tapi sekarang ni kita kuning hanya sampai 20. Kuning sampai 20. 21 ialah jingga sampai 40. Dan 41 ke atas ialah warna merah. Kita juga bergantung kepada penilaian risiko di mana kita melihat pada kadar jangkitan, doubling time, kita melihat kepada kawasan, logistik, kita lihatkan banyak faktor-faktor lain yang kita tentukan. Jadi kalau kita lihat tindakan kita, sebelum negeri Selangor telah dikenal pasti 6 daerah zon merah. Sebelum zon merah lagi kita dah bimbang dengan negeri Selangor sebab kepadatan penduduk yang tinggi dan pergerakan yang tinggi. Dan satu ketika dulu saya telah umumkan R0 di negeri Selangor ialah 1.98, lebih tinggi daripada negeri Sabah. Jadi itu kebimbangan kita. Jadi kita telah menjalankan tindakan proaktif iaitu kita ataupun preemptif iaitu melalui penilaian risiko kita di negeri Selangor, kita jangkakan kes akan meningkat. Jadi kita dah melaksanakan PKPB sebelum daerah-daerah negeri Selangor menjadi zon merah. Hari ini kita lihat pula kita telah perkenalkan iaitu zon jingga. Bukan hanya kita nak tunggu sampai zon merah baru kita isytiharkan kawasan tu PKPB. Jadi sekarang ni zon jingga iaitu 21 kes ke atas pun kita dah isytiharkan. Kita akan menjalankan penilaian risiko. Kalau penilaian risiko pada zon jingga mengatakan dia adalah risiko yang tinggi, kita juga akan PKPB kan zon jingga. Tapi untuk zon jingga dan zon merah, kalau penilaian risiko kita contohnya di Kota Star, contohnya di Timur Laut, walaupun zon merah tetapi dia terkawal ataupun dalam kawasan penjara. Jadi kita hanya laksanakan temko ataupun PKPD bersasar di kawasan tersebut. Jadi kita sentiasa menasihatkan mereka yang di kawasan zon merah iaitu kawasan PKPB supaya kekal di zon merah tersebut, jangan balik ke kampung. Kalau mau balik ke kampung, ada risiko kita membawa jangkitan terutamanya kepada ibu bapa kita ataupun warga emas di kampung dan juga kanak-kanak dan sebagainya. Dan sekarang ini kita dalam menjalankan saringan kepada 127 individu iaitu 40 melibatkan pekerja dengan individu tersebut dan yang lain iaitu 87 ialah kenalan dan juga ahli keluarga terdekat individu tersebut. Jadi nasihat Kementerian Kesihatan ialah kalau boleh elakkan daripada merentas sempadan negeri ataupun sempadan daerah sebab kita berada di kawasan contoh di Lembah Kelang ialah PKPB. Janganlah kita bawa penyakit ni ataupun kita balik kampung ke zon hijau contohnya. Kita akan membawa jangkitan tersebut walaupun kita mungkin tak ada gejala tetapi kita tahu 60 hingga 70% mereka yang terjangkiti tak ada gejala. Jadi boleh kita menjangkiti kawasan-kawasan yang hijau. Dan kita juga ingin tekankan kat sini ialah
di kawasan ataupun zon-zon hijau yang telah dikenal pasti. Pastikan mereka ini juga mengambil tindakan berjaga-jaga, iaitu kalau ada sesiapa yang balik daripada zon merah dan cuba elakkan mereka daripada terdedah pada kes-kes yang zon merah ni lah.